اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ni Muhammad Amin bin Syamah daripada kelas 6 di PSU 6E. Ini adalah projek akhir bagi subjek pengurusan operasi pengurusan haji dan umrah. Okey, sebentar tadi kita lihat adalah contoh bagi simulasi yang mana jemaah haji yang baru sampai di lapangan terbang King Abdul Aziz di Jeddah, dan diorang kena tunggu bas untuk dibawa ke penginapan yang disediakan oleh syarikat agensi. Okay, sekarang ni saya akan terangkan pasal pengurusan sajian makanan. Okay, di sana di Tanah Suci, sajian makanan akan disediakan oleh tabung haji sebanyak 2 kali, iaitu pada tengah hari dan malam sahaja. Sebab diorang menyediakan pada waktu tersebut sebab bila lepas subuh jemaah akan mencari kedai-kedai untuk makan sendiri. Lepas tu kalau petang dia akan buat ibadah umrah ke tawaf, seperti tawaf, sa'i, apa semua. Mungkin dorang akan makan selepas pada melakukan ibadah tersebut. Okey, bagi perkhidmatan ibadah untuk para jemaah haji, tabung haji menyediakan bimbingan ibadah haji, iaitu PIHTAS, di setiap maktab dan zon di Tanah Suci. Okey, kayaknya ada petugas tabung haji untuk memberi taklimat kepada jemaah berkenaan dengan pengurusan pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci. Yang kedua, pakar rujuk ibadah di Ibu Pejabat Tabung Haji Makkah. Pakar rujuk tabung haji mempunyai pakar dalam bidang mutawif, dan mutawif, mereka mempunyai mutawif yang berdedikasi lah. Yang ketiga, sesi ceramah di PPM dan PPZ mengikut KT. Okay, seterusnya, semua jemaah haji perlu menghadiri semua program bimbingan PPZ dan PPM. Itu apa yang perlu jemaah lakukan lah semasa di Tanah Suci. Okey, seterusnya talian bantuan. Tabung haji menyediakan talian
kemudahan talian bantuan untuk jemaah haji ketika berada di Tanah Suci. Contoh dia di antaranya PK, Taib. PK ni adalah talian untuk kaunseling, yang mana jemaah ada masalah untuk masalah pribadi ke masalah apa-apa semua, boleh minta bantuan daripada PK ni lah. Yang kedua yang dipanggil sebagai Taib, itu talian ibadat. Ini untuk jemaah bertanya pasal bagaimana nak melakukan ibadat haji lah. Okay, yang ketiga, pusat bantuan Tanah Suci. Itu saja. Saya akan terangkan pasal pengurusan kesihatan di Tanah Suci. Okay, di sana diorang ada menyediakan perkhidmatan ambulan untuk membawa jemaah yang sakit untuk dibawa ke hospital. Okay, selain itu tabung haji juga menyediakan rawatan bagi pesakit luar. Contoh dia macam sakit kulit ke apa sebagainya lah. Dan rawatan kecemasan, rawatan pesakit dalam, perkhidmatan pergigian, klinik maktab ataupun zon, perkhidmatan ambulans, kesihatan awam. Itu saja. Dan tabung haji juga menyediakan perkhidmatan safari wukuf, yang mana menggunakan perkhidmatan bas atau ambulan bagi membawa pesakit yang berada di pusat rawatan tabung haji ataupun hospital, dan jemaah haji yang berisiko tinggi untuk berada seketika di padang Arafah. Maknanya bagi jemaah yang tidak larat untuk mengerjakan ibadah wukuf di Arafah, diorang boleh berada seketika. Maksudnya diorang hanya menaiki kenderaan yang disediakan oleh tabung haji dan duduk sementara sajalah di padang Arafah, dan mereka sudah pun melepasi tanggungjawab mereka. Okey, baiklah. Bagi pengurusan kewangan pula, tabung haji menyediakan perkhidmatan untuk pengeluaran wang di Tanah Suci. Diorang menyediakan perkhidmatan pengeluaran wang di kaunter yang telah disediakan dan menggunakan kad debit tabung haji. Perkhidmatan pengeluaran wang di ibu pejabat, terletak di ibu pejabat PPM, iaitu di Mekah, dan PPZ yang terletak di Madinah. Itu untuk untuk pengurusan wang jemaah lah. Okay, yang seterusnya, perkhidmatan kewangan dari segi dam dan kurban. Tabung haji menguruskan kurban bagi jemaah haji di sana lah, untuk memudahkan perjalanan haji para jemaah. Kaunter pengeluaran ibu pejabat dan maktab, tunai atau debit. Diorang jemaah boleh membayar dam ataupun kurban di kaunter pengeluaran ibu pejabat dan maktab yang telah disediakan di sana lah. Ataupun mereka boleh membayar melalui tunai ataupun debit. Itu bagi perkhidmatan kewangan yang disediakan oleh tabung haji lah. Dan waktu pembayaran dam dan kurban iaitu pada 22 Ramadan hingga 3 Zulhijjah bagi Malaysia.
Dan di Mekah 1 Zulkaidah hingga 7 Zulhijjah bagi jemaah yang berada di Tanah Suci lah. Dan sekejap, itu saja kot. Okey, bagi perkhidmatan pihak ketiga pula, diorang ada menyediakan perkhidmatan untuk jemaah di Tanah Suci. Antaranya ialah kenderaan ziarah, city check-in, pos ke Malaysia, kafeteria, kemudahan komunikasi dan perkhidmatan dobi. Okey, bagi pos bagasi untuk jemaah, diorang ada cas bagi pos bagasi ke tanah air adalah bagi Semenanjung Malaysia sebanyak 16 rial. Manakala air zam-zam pula sebanyak 90 rial. Itu bagi Semenanjung Malaysia lah. Bagi Sabah dan Sarawak pula cas yang dikenakan adalah sebanyak 20 rial. Manakala bagi air zam-zam pula sebanyak 120 rial. Bagi perkhidmatan pengangkutan yang disediakan oleh pihak ketiga, diorang ada menyediakan bas untuk muatan jemaah seramai 40 hingga 50 orang di Madinah dan juga di Mekah. Okey. Sekarang ni saya akan terangkan berkenaan keberangkatan pulang jemaah haji ke tanah air. Okay, yang pertama, 5 ke 6 hari sebelum berlepas, mutawif hendaklah memberi taklimat kepada jemaah sebelum berangkat pulang ke tanah air. Okay, yang seterusnya, pengambilan bagasi dan terus ke balai pesawat, kabin pesawat. Yang seterusnya, bertolak ke terminal haji Jeddah ataupun terminal Madinah sebelum berlepas. Okay, bas jemaah haji disambut oleh petugas haji dan dibawa ke tempat rehat. Seterusnya, pemeriksaan imigresen, dan seterusnya pemeriksaan beg. Saya di sini saya ingin beritahu had untuk bagasi yang hendak dibawa pulang hendak dimasukkan ke pesawat
bagi setiap jemaah ialah seberat 30 kilogram saja. Yang lebih tu kena tambah bagasi lah. Okay, seterusnya masuki pesawat. Okay, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.